Buletin Didik 6 Disember bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek Daudau membawa kejayaan kepada sekumpulan guru bahasa Inggeris dari Kolej Vokasional Keningau. Mereka menerima anugerah hakim bagi kesaksamaan, kepelbagaian dan inklusif di Majlis Anugerah Inovasi Bahasa Inggeris paling berprestij di dunia iaitu Elton's Innovation Awards anjuran British Council di London pada 30 November lalu. Projek ini yang dikenali sebagai Daudau yang bermaksud dahulu kala dalam bahasa Bajau. Daudau diilhamkan oleh Dr. Sirhajuan Idik, Nur Azila Othman serta Sydney Engelbert Ganggang yang merupakan projek seni yang menggabungkan seni persembahan, seni penulisan dan seni visual. Mereka mendapat bimbingan Macmillan Education and International House World Organisation yang turut diiktiraf dalam penganugerahan ini. Ini merupakan kali pertama Malaysia tersenarai ke peringkat akhir dan seterusnya memenangi anugerah. Pertandingan dilakukan secara bersemuka dan turut disiarkan secara langsung melalui aplikasi tertentu. Projek ini membimbing pelajar untuk menghasilkan hasil karya seni mereka sama ada dalam bidang seni persembahan, seni penulisan, seni visual atau gabungan mana-mana bidang seni itu. Ini membolehkan pelajar mengasah bakat dan mempamerkan kreativiti mereka. Setakat ini, hampir 160 pelajar telah menghasilkan pelbagai video persembahan termasuk persembahan boneka, teater pembaca, pantomin, drama radio, monolog dan animasi. Hasilnya, ramai daripada mereka telah memenangi anugerah melalui pelbagai pertandingan festival seni dalam talian. Selain itu, beberapa pelajar juga menghasilkan karya penulisan seperti puisi, cerpen, esei serta hasil seni lukisan dan diterbitkan di majalah-majalah yang berpangkalan di Britain. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Iskandar, SMEKSI, dekat Seri Iskandar, Perak dianugerahkan anugerah khas gemilang keseluruhan dalam Majlis Apresiasi Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah. Tahun ini sahaja lebih 20 kejayaan berjaya dicatatkan oleh sekolah itu sama ada di peringkat daerah, negeri mahupun kebangsaan. Menurut Pengetua SMEKSI, Izamuddin Ismail, komitmen yang tinggi daripada para guru dan pelajar menjadi faktor utama kejayaan sekolah dalam merangkul pelbagai anugerah. Jelasnya, pihak pentadbiran sentiasa menyokong dan memberi kerjasama penuh kepada semua guru dan pelajar yang menyertai sebarang pertandingan atau acara yang disertai oleh mereka. Sebagai pentadbir, saya beritahu kepada guru-guru, once kita dah menyertai, kita dah masuk sesuatu pertandingan, sesuatu acara, kita mesti all out. Kita mesti buat yang terbaik, kita mesti buat yang bersungguh-sungguh untuk nama sekolah, SMK Seri Iskandar, SMEKSI. Kita mesti berjuang bersungguh-sungguh. Kalau tidak, kita tak perlu masuk. Bila kita dah masuk, mesti buat yang sungguh hingga mencapai kejayaan yang terbaik untuk sekolah dan juga untuk daerah dan seterusnya peringkat negeri. Tambahnya, anugerah yang diterima kali ini bukan sahaja memberi kepuasan kepada para pendidik, malah ia juga dapat menjadi pembakar semangat kepada pelajar untuk terus berjaya dalam bidang yang mereka minati. Katanya, antara kejayaan peringkat kebangsaan yang dicapai oleh sekolah ialah tempat ketiga dalam pertandingan CanSat 2022 dan juga tempat ketiga pertandingan PetroScience RBTX Challenge 2022. Ujarnya lagi, bagi peringkat negeri pula, antara kejayaan yang diraih ialah tempat pertama Kejohanan Golf MSSPK 2022, Johan Pertandingan Menembak Lelaki PKBM dan juga Johan Pertandingan Menembak Pelatun Campuran PKBM 2022. Sementara itu, Exco Pengajian Tinggi, Pendidikan, Belia dan Sukan Negeri Perak menyifatkan penganjuran majlis apresiasi seperti ini dapat memberi penghargaan kepada mereka yang telah memikul amanah dan tanggungjawab sepanjang tahun ini. Ini merupakan satu tanda yang cukup baik bagi mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada mereka-mereka yang telah pun melaksanakan amanah dan tanggungjawab serta sebagai motivasi kepada anak-anak murid ataupun anak didik yang telah berjaya mengharumkan nama sekolah dan juga daerah di pesada negeri dan juga antarabangsa. So, semua pencapaian itu untuk tahun ni lah. Sebanyak 99 anugerah disampaikan membabitkan pelbagai kategori termasuk dalam pencapaian akademik, ko-kurikulum, sukan dan juga aspek pembangunan murid dan sekolah.
Prihatin dengan isu keciciran persekolahan dalam kalangan murid orang asli, Universiti Malaysia Terengganu UMT melancarkan projek sekolah rimba. Menerusi inisiatif ini, sebuah pondok dibina untuk dijadikan pusat aktiviti pembelajaran santai buat 40 orang kanak-kanak orang asli. Timbalan Pengarah Institut Biodiversity Tropika dan Pembangunan Lestari IBTPL UMT, Profesor Dr. Khatijah Omar berkata, inisiatif ini dilaksanakan kerana pihaknya berhasrat membantu menarik minat belajar dalam kalangan kanak-kanak orang asli Kampung Sungai Berua, Kuala Berang, Terengganu. Ujarnya projek ini dilaksanakan dengan sokongan dana Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia dan individu yang prihatin dengan masa depan orang asli. Sekolah rimba Kampung Sungai Berua turut memberi fokus terhadap kemahiran membaca, menulis dan mengira yang masih menjadi kekangan buat murid orang asli terbabit khususnya tahap 1. Tambah beliau, pihaknya merangka 20 slot pembelajaran santai dan tempoh 2 tahun bagi menarik minat golongan sasaran untuk mencintai ilmu. Antara pengisian slot pembelajaran berkenaan adalah Hutan Ini Milik Kita, Pasar Orong, Jom Masuk Hutan, Menyanyi Bersama, Mencari Harta Karun dan Sesi Bercerita. Setakat 4 slot pembelajaran santai yang dilaksanakan, rekod kehadiran adalah sangat memberangsangkan dengan mencapai tahap 85%. Bagi tujuan menyebar luas pengetahuan berkaitan teknologi drone, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM menganjurkan program Multi-GP Micro Drone Asia. Program ini disertai 22 murid melibatkan 11 buah sekolah angkat di sekitar Johor. Program yang berlangsung selama 2 hari bermula 3 Disember lalu memberi fokus kepada pemindahan ilmu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang berkaitan dengan teknologi drone. Dalam tu kita ada menerangkan tentang asas keselamatan dalam pengendalian drone. Yang kedua, kita juga menerangkan tentang komponen drone dan istilah-istilah yang digunakan dalam pengendalian drone. Yang ketiga, kita juga memberikan asas kepada pelajar bagaimana untuk mengendalikan drone. Dan seterusnya kita mengajar pelajar untuk mengatur cara drone ataupun drone programming. Selepas diberikan pendedahan tentang teknologi drone, pelajar terbabit menyertai pertandingan drone bagi menilai pemahaman dan kecekapan dalam mengendalikan drone. Pertama kali dianjurkan, pertandingan ini mendapat sambutan yang menggalakkan dan memberi keterujaan kepada kebanyakan peserta yang pertama kali mengendalikan drone. Kita nampak drone ni adalah teknologi masa depan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan jadi kita nak terapkan perkara teknologi drone kepada pelajar-pelajar supaya mereka nanti boleh menjadilah mungkin saintis drone ataupun mereka boleh menjadi penyelidik kepada teknologi drone pada masa depan. Melalui program ini, UTHM mengharapkan jaringan kerjasama dengan kelab-kelab drone yang lain agar dapat meningkatkan pemindahan teknologi seterusnya memacu industri teknologi drone di negara ini. Karnival Jom Heboh kini di Kunjungan rombongan kembara zakat untuk Ummah Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ menceriakan 205 pelajar Sekolah Menengah Pendidikan Khas SMPK Vokasional Indahpura Kulai. Rombongan diketuai Penasihat MAINJ, Datuk Noh Gadot, singgah ke sekolah berkenaan bagi menyampaikan bantuan agihan zakat melalui program Anakku Sayang bertujuan membantu pelajar berkeperluan khas. Penolong Pengarah Pungutan Zakat MAINJ Muhammad Syafiee Mustafa berkata, bantuan diberikan adalah dalam bentuk wang tunai sebanyak RM10,000 selain pak makanan untuk pelajar sekolah itu. Sebanyak 3 kategori pelajar di sekolah berkenaan membabitkan murid bermasalah pembelajaran, masalah pendengaran dan masalah penglihatan. Terdapat 6 kursus ditawarkan melalui sijil kemahiran Malaysia iaitu refleksologi kaki, tangan dan telinga,
pendandan rambut, pengurusan estetik, housekeeping, pembuatan makanan serta desktop publishing. Sementara itu, pelajar SMPK Vokasional Indahpura amat bersemangat apabila bekas Mufti Johor itu memberikan kata-kata semangat sekaligus menjadi inspirasi kepada pelajar berkeperluan untuk berjaya. Saya punya perancangan, saya akan cari hotel sebagai untuk menjalankan saya punya tugasan sebagai operasi pengemasan sebagai room attendant, dan kerana yang melibatkan kursus saya, jadi saya mengambil dalam yang melibatkan pengemasan seperti hotel. Terima kasih kepada Majlis Agama Islam Johor atas sumbangan makanan pada sekolah kami dan juga memberi ilmu dan juga manfaat dan juga kata-kata yang sangat memberi kami inspirasi pada masa yang kami akan datang untuk kami membangun sebagai anak Malaysia, anak Johor. Setelah itu saya mengambil kos refleksologi urutan kaki, tangan dan telinga. Perancangan saya selepas habis sekolah, insya-Allah saya akan membuka spa sendiri yang mana mungkin saya akan membantu mereka yang tidak mempunyai sijil SKM. So, siapa yang tak ada sijil SKM, saya boleh ambil mereka untuk kerja. Khusus desktop publishing, dan habis belajar ni saya plan nak sambung belajar ke Giat Mara untuk mengambil kurs tahap 3 mereka bentuk grafik dan harap untuk belajar lagi tinggi lah. Lepas masuk Giat Mara, saya harap nak masuk Politeknik dekat Batu Pahat untuk sambung lagi belajar untuk harap nak dapat sampai dapat yang tinggi lah, macam ijazah dan harap nak bekerja. Saya bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan yang diberikan kepada sekolah, dan selama ini kami tidak pernah berjumpa dengan mana-mana kaitangan daripada MAIS, tetapi hari ini kita berjumpa dengan ramai jawatan kuasa, pekerja-pekerja, pegawai-pegawai daripada MAIS, dan saya rasa hubungan ini perlu diteruskan, dan pihak sekolah memang mengalu-alukan segala bentuk pertolongan dan bantuan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu selama 3 hari bermula esok. Kawasan di Kelantan yang terlibat adalah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baharu, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Manakala di Terengganu, amaran membabitkan seluruh negeri itu. Menurut kenyataan Met Malaysia semalam, orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi Jabatan, aplikasi mobile My Cuaca dan laman media sosial rasmi Jabatan. Talian hotline Met Malaysia 1300 22 1638 boleh dihubungi bagi sebarang pertanyaan lanjut. Bersua kembali. Hampir 2 dekad menetap di Doha, Qatar, pelukis Malaysia Patrick Rosario menghasilkan 100 buah lukisan mengenai bola sepak di peringkat akar umbi di seluruh dunia. Ia dilakukan ketika Qatar terus menjadi tumpuan kerana menganjurkan Piala Dunia 2022. Saudara-saudari, untuk sokongan dari kamu, the support untuk 100 grassroots football painting. One of the paintings adalah subjek dari Klang Selangor, one lady is playing football. So terima kasih atas support dan sokongan dari semua Malaysians, bukan dari Malaysia saja tapi di seluruh dunia. Thank you very much. Malaysia boleh, terima kasih. Menurut Rosario, manusia mula menendang ketika mereka di zaman kanak-kanak sebaik mereka mula pandai berjalan. Ia memberi ilham kepadanya akan keseronokan menyepak bola. Keterangan ringkas turut diberikan di bahagian tepi kebanyakan lukisannya. Antara lukisan itu termasuk imej penyerang Brazil, Richarlison, melakukan sepakan lipat ketika menjaringkan gol di Piala Dunia 2022. Dan lukisan bertajuk Messi mengenai seorang budak lelaki memakai jersey nombor 10 terperangkap di satu kawasan perang di Yaman. Untuk setiap lukisan, Rosario menggunakan cat air dan kopi. Lukisan Rosario dipamerkan di kedai minuman sebuah pusat membeli belah di Doha. Kehidupan dan karier penyanyi Mariah Carey akan diterbitkan dalam buku komik.
Ia selaras langkah penerbit Tidal Wave Comics untuk menambah jumlah wanita yang berjaya dalam lapangan mereka ke dalam siri Female Force atau Kuasa Wanita. Untuk permulaan, komik itu akan diterbitkan dalam 22 halaman. Ia akan menceritakan kehidupan Carrie dari zaman kanak-kanak sehingga beliau menjadi terkenal. Ilustrasi komik akan dilakukan oleh Pablo Martinena dan jalan cerita akan ditulis oleh Michael Frizzell. Frizzell dalam satu kenyataan berkata, beliau bangga kerana diberi peluang terbabit dalam penerbitan komik itu. Beliau juga berharap pembaca mempelajari sesuatu yang baharu mengenai Carrie. Untuk 3 terbitan pertama komik akan menggunakan Carrie di muka depannya dan beliau akan dikenali dengan panggilan Queen of Christmas. Komik dijangka memasuki pasaran mulai esok. Kehadiran 7 pemain Selangor dan 2 dari Johor Darul Takzim JDT melengkapkan senarai 28 pemain dalam sesi latihan Harimau Malaya menjelang Piala AFF. Ketiadaan pemain utama menjadi ujian awal buat Ketua Jurulatih Kim Pan-gon dalam menyediakan barisan mantap menentang Kemboja pada aksi persahabatan antarabangsa kelas A Jumaat ini. Antara yang menjadi tumpuan, penyerang JDT Safawi Rashid yang melangsungkan perkahwinan minggu lalu. Selepas beralih fasa hidup bergelar suami, Safawi kini lebih bersemangat mahu mengembalikan prestasi terbaiknya di atas padang, sekaligus mahu membuktikan kemampuannya selepas kurang mendapat minit permainan sepanjang kempen Liga Super musim ini. Untuk itu, aksi menentang Kemboja amat penting dalam proses kebangkitannya selain kolaborasi bersama pemain-pemain baharu Harimau Malaya. Walaupun saya jarang dapat main, tapi teammate saya bagi full respect untuk teammate yang support saya dalam situasi game. So saya rasa sekarang ni saya perlu, dalam umur saya sekarang ni 25, saya perlu minit mainan untuk saya. Walaupun nanti saya dah habis loan ke dengan Ratchaburi ke, saya nak cari tim betul-betul perlukan saya. Saya dah tak nak duduk bench dah. Saya nak main. Turut teruja pemain tengah Sabah Stuart Wilkin yang menyahut panggilan pertama menyertai kem latihan skuad negara. Pertemuan menentang Kemboja sangat dinantikan kerana mahu merasai sendiri aura menyarung jersey Harimau Malaya. Personally, of course, I want to just do my best if I get the chance to play, do my best for my teammates, for the coaching staff, for the country. Hopefully we can go out there, lots of new boys and some familiar faces, so hopefully we can all come together. Selepas bertemu Kemboja, skuad kebangsaan berdepan satu lagi aksi persahabatan menentang Maldives pada 14 Disember sebelum kejohanan Piala AFF bermula seminggu kemudian. Visual gelagat peserta Midwest Fur Fest di Rosemont, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.